entiti misteri yang abang cakap dari tadi ni sebenarnya tak lain tak bukan adalah Aloha, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat teori berkenaan dengan Tapops. Okey, seperti yang Abang Din janjikan dalam beberapa hari lepas. Okey, ini adalah mega teori. Teori ni agak panjang, agak besar dan agak panjang dan agak mendalam. Jadi abang harap korang dapat tonton sampailah akhir. Okey, sebelum Abang Din cerita pasal teori ni, Abang Din nak ingatkan kepada orang yang baru jumpa channel Sifudin untuk subscribe ke channel Sifudin. Okey, tekan je butang merah tu, jadikan dia warna kelabu. Lepas tu tekan butang notification tu dan korang akan join Sifu Squad. So Sifu Squad ni apa? Sifu Squad ni adalah kumpulan ahli keluarga di YouTube yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat handsome, cantik, comel, molek semua sekali. Siapa yang join Sifu Squad, dia semua sekali benda tu. Dan untuk official kan yang korang ni adalah ahli Sifu Squad, Abang Din ada buat grup Telegram. Jadi kalau korang berminat nak join Telegram, nak berborak dengan semua Sifu Squad, join sahaja. Link akan ada dekat bawah. Abang dia akan letak link. Tekan link tu dan terus masuk ke grup Telegram. Perkenalkan diri, cakap hai, saya baru subscribe dan sebagainya, dan so on. Kat situ kita berbual pasal teori, kita orang just cerita pasal memes dan just benda-benda yang menarik tentang Powersfera ke apa ke, pasal Bobo Boy, Ejen Ali, semua sekali di Telegram tu. So yes, join Sifu Squad Telegram. Tak nak buang masa lagi, jom kita cerita berkenaan Tapops. So before abang masuk ke teori, abang nak perkenalkan sikit Tapops ni kepada orang-orang yang mungkin dah lupa. Kalau korang nak tengok Tapops beraksi, boleh tonton Bobo Boy Galaxy musim 1 ada di YouTube. So tonton Bobo Boy Galaxy musim 1 dan korang akan nampak Tapops ni buat apa. Tapi sekarang ni abang ceritalah apa yang Tapops ni buat. Tapops ni sebenarnya adalah akronim. Akronim ni dia maksudnya banyak perkataan tu, perkataan-perkataan tu dipendekkan dan jadikan satu. So Tapops ni maksud dia, abang kena baca. Tapops ni adalah Tracker and Protector of Powersferas. Maksudnya mereka yang menjejaki dan kemudian yang akan melindungi Powersfera. Penjejak dan pelindung Powersfera. Itu bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris, Tracker and Protector of Powersfera. So siapa ahli Tapops ni? Sebab Tapops ni adalah satu pasukan di pasukan rahsia sebenarnya yang ditubuhkan untuk macam abang cakap tadi, untuk menjejak dan kemudian untuk menyelamatkan Powersfera. Siapakah ahlinya? Kita ada beberapa orang yang korang mungkin kenal. Contohnya ada Laksmana Tarung, kemudian ada Komander Kokochi, Captain Kaizo, Lieutenant Lahap yang kita tak tahu pergi mana. Lepas tu ada Fang, Yaya, Ying, Gopal, Bobo Boy, Sai, Shilda, Nat. Semua tu adalah ahli Tapops. Beberapa masa ni Kuali pun boleh dikatakan ahli Tapops lepas dia join geng Bobo Boy pada Bobo Boy Galaxy musim 2, isu yang ke-6 ke isu yang ke-7 masih dia join tu. So there you go, Kuali pun sekali ahli Tapops. So Tapops ni basically kumpulan yang besar dan kita tengok Tapops ni sebagai kumpulan yang baik. Dia menyelamatkan Powersfera. Tapi abang ada satu teori, abang rasa Tapops ni, yang buatkan Tapops ni menjadi dia lebih interesting, lebih menarik dari pandangan mata abang lah. Satu teori. Jom kita bincangkan teori tu. Menurut buku ni abang tulis, abang cakap teori Tapops ni adalah pasukan di bawah satu entiti yang jauh lebih besar dari Tapops. Abang dah cakap tadi pasukan Tapops ni besar. Grup Tapops ni besar. Dia ada ramai ahli. Dan ni ahli abang sebut tu yang kita kenal. Ahli yang kita tak kenal pun ramai. Sebab ada banyak Powersfera kat luar sana perlu diselamatkan. Jadi Tapops ni memang besar. So teori abang, Tapops ni adalah satu pasukan yang sebenarnya duduk di bawah satu lagi pasukan atau entiti, abang panggil entiti yang jauh lebih besar dan jauh lebih misterius daripada Tapops. Entiti ni abang rasa entiti yang mengasaskan Tapops, yang mencipta Tapops dan kemudian yang memberikan Tapops dana untuk pembesaran Tapops lah. Untuk besar, untuk tambah ahli, untuk bayar gaji semua kan, untuk buat base dan sebagainya. Entiti ni yang buatkan Tapops tu ada. So kita tak tahu siapa. So inilah teori abang. Teori abang dia, Tapops ni ada
satu lagi company, satu lagi entity yang lebih besar dari Tapops. Okay, itu teori abang. Okay, kita dah tahu teori. Sekarang abang nak bagi tahu korang kenapa abang cakap macam ni. Okay, kenapa abang cakap yang sebenarnya ada satu entity yang besar, okay, macam satu kumpulan yang lebih besar dari Tapops yang memberikan dana secara rahsia kepada Tapops, yang membangunkan Tapops. Okay, kenapa abang rasa macam ni? Sebabnya adalah pada kewujudan Tempur A. Kalau korang tengok balik, Tempur A ni adalah satu kumpulan yang lebih kurang sama macam Tapops, dan mereka mempunyai ahli yang banyak, okay? Banyak kapal, banyak ahli. So mereka kumpulan yang besar. Tapi kenapa mereka bantu Tapops? Kenapa mereka bantu Tapops pada penghujung Boba Galaxy musim 1? Okay, kenapa tiba-tiba mereka datang bantu Tapops? Abang rasa ini semuanya sebab Tapops dan Tempur A dibangunkan, dicipta, diasaskan oleh entiti yang sama. Okay, entiti yang besar ni dia buat Tapops, dia juga buat Tempur A. Tapops ni function dia untuk cari power sfera, selamatkan power sfera, dan kemudian Tempur A ni adalah untuk melawan orang-orang yang nak menyalahgunakan power sfera. Okay, so ada dua pasukan yang berbeza kepada benda yang lebih kurang sama, dicipta oleh satu kumpulan yang lebih besar. So basically itulah dia kenapa abang rasa Tapops ni sebenarnya bukan kumpulan yang besar. Ada lagi satu yang lebih besar yang mengawal Tapops. Kalau korang cakap yang pada penghujung Galaxy musim 1 tu sebabnya mereka nak lawan satu kumpulan yang besar, iaitu non angkasa. Okay, yes, mungkin betul macam tu. Tapi korang juga kena tengok persahabatan yang ada di antara Maramin dengan Captain Kaizo. Okay, diorang kita tak nampak lah macam kawan baik, tapi cara mereka cakap ibaratnya mereka pernah buat misi bersama-sama. Jadi yang Tapops dibantu oleh Tempur A pada penghujung Galaxy musim 1 tu hanyalah satu contoh yang kita nampak. Sebelum tu pun sebenarnya dah ada kolaborasi di antara Tapops dengan Tempur A. Macam abang cakap tadi, mereka ni adalah kumpulan yang besar, sepatutnya mereka tak perlukan satu sama lain, tapi nampaknya ibaratnya mereka memerlukan satu sama lain. Kenapa? Sebab mereka adalah dua kumpulan dalam satu company yang sama. Okey, dorang ni dua kumpulan dalam satu kumpulan yang lebih besar. Okey, sebab itulah abang rasa Tempur A dan Tapops ni mereka ada kena mengena, dan ada satu benda yang lebih besar yang mengawal mereka. Walau bagaimanapun, abang rasa semua orang di Tapops dan Tempur A mereka tak tahu yang sebenarnya mereka ni datang dari satu ibu yang sama. Okay, mereka tak tahu pasal benda ni. Sebab itulah mereka rasa macam yes, kita just kawan-kawan. Tapi sebenarnya secara diam-diam, okay, adalah mungkin orang-orang pangkat besar tahu kan. Macam orang dalam Tapops yang pangkat besar, Tempur A yang pangkat besar jangan tahu. Okay, secara diam-diam orang-orang pangkat besar ni buatkan mereka ni menghala ke tujuan yang sama, walaupun dia punya pakaian, dia punya kumpulan semua berbeza. Macam apa cakap, tak semua orang yang berpangkat tinggi tahu. Okay, ada beberapa yang tahu tapi ada yang tak tahu juga. Itu yang membuatkan entity misteri ni betul-betul misterius. Okey, abang bagi korang satu persoalan. Adakah Laksmana Tarung tahu tentang hal ni? Okey, Laksmana Tarung adalah seorang Laksmana. Okey, pangkat dia sangat besar. Dia tahu tak pasal benda ni? Mungkin dia tak tahu, dan sebab itulah Laksmana Tarung pernah bersara dari Tapops semata-mata untuk belajar tentang perkara ni. Okey, Laksmana Tarung mungkin dia dah agak. Okey, sebenarnya Tapops dia dapat duit dari mana? Okey, kenapa Tapops buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Laksmana Tarung mungkin fikir, oh, ini mesti ada sebab lain, ada sebab dari luar. Jadi apa yang Laksmana Tarung buat? Laksmana Tarung berhenti dari Tapops dan dia pergi mencari jawapan. Tapi lepas tu dia macam tak jumpalah jawapan tu, ataupun dia dah jumpa, cuma sekarang ni masanya untuk dia kembali ke Tapops, jadi semula Laksmana, dan secara perlahan-lahan akan berungkai misteri. Siapakah kumpulan yang memberikan duit kepada Tapops dan juga Tempur A ni. Jadi mungkin itu sebabnya kita tengok Laksmana Tarung berada di planet, apa nama planet tu abang lupa. Okey, sebabnya dia sebenarnya tengah mencari jawapan. Dia cakap macam saya sebenarnya mencari haiwan eksotik. Tidak, sebenarnya dia ada benda lain, cuma dia bagi alasan yang munasabah lah supaya orang-orang perisik entiti besar ni, okey, tidak akan tahu sebenarnya kenapa Laksmana berhenti dari Tapops. Abang tak tahulah, okey, itu cuma macam abang punya persoalan saja. Abang tak tahu Laksmana Tarung tu buat apa semua. Kita suka-suka je kan. Nama pun teori, bukannya benda betul. Okey, buat masa ni itulah dia abang punya teori tentang Tapops lah. Tapops ni sebenarnya bersama dengan Tempur A adalah dua kumpulan di bawah satu kumpulan yang lebih besar, di satu entiti yang lebih besar. Itu teori abang. Adakah video ni dah habis? Belum lagi. Okey, abang tahu korang semua tertanya-tanya, siapa entiti misteri ni? Abang Din agak tak? Abang Din ada buat teori tak siapa entiti misteri?
Yes, Abang Din dah buat teori. Sebab itulah abang panggil ni mega teori. Sebab dia adalah teori di dalam teori. Okey, abang nak ingatkan korang, ini adalah teori di dalam teori. Okey, paksi yang kita pakai adalah teori yang tadi, iaitu ada satu entiti misteri yang mengawal Tapops dan juga Tempur A yang memberikan duit, yang membesarkan Tapops dan Tempur A. Okey, ada satu entiti misteri. So sekarang soalan dia, apakah entiti misteri itu? Okey, apa? Jom kita bincang sama-sama. Entiti misteri yang abang cakap dari tadi ni sebenarnya tak lain tak bukan adalah bangsa Kubulus dari planet Atata 3. Okey, sedikit sejarah berkenaan bangsa Kubulus di planet Atata 3. Okey, abang dah selalu bincang pasal benda ni, tapi abang ulang lagi sekali supaya orang-orang yang tak pernah tengok video abang sebelum ni faham. Okey, so bangsa Kubulus ni adalah bangsa Adudu, Commander Kokochi. Okey, mereka yang kepala kotak ni, okey, bangsa Kubulus. Mereka datang dari planet Atata 3. Asalnya mereka ni selalu dibuli. Okey, mereka selalu diserang oleh musuh dan sebagainya sebab mereka ni dikirakan sebagai kaum yang lemah. Okey, oleh kerana itu mereka mencipta power sfera untuk melawan semula mereka punya musuh. Okey, pada asalnya itu sahaja niat mereka untuk lawan orang yang jahat. Kemudian bila mereka nampak power sfera mereka sangat-sangat hebat, okey, macam Kelangkabot sangat-sangat hebat, boleh lawan, boleh hancurkan keseluruhan tentera orang jahat dengan mudah. Jadi apa mereka buat? Mereka buat lagi power sfera, menjadikan mereka tamakkan kuasa. Okey, mereka tamakkan kuasa dan mereka mula sekarang daripada mereka kena buli, sekarang mereka pula nak membuli. Jadi apa Kelangkabot buat? Kelangkabot hantar ke semua power sfera yang mereka ciptakan tu ke seluruh pelosok galaksi. Dia hantar ke mana-mana sahaja. Ingat masa tu Kelangkabot ada kuasa teleportasi. Jadi Kelangkabot dah hantar semua power sfera ke mana-mana. Jadi bangsa Kubulus ni mereka macam marah lah. Kenapa kau buat macam ni Kelangkabot? Jadi mereka mulalah kejar Kelangkabot untuk dapatkan semula power sfera tu. Dan korang pun tahu apa yang terjadi apabila geng tengkotak pergi kejar itulah Kelangkabot. Okey, korang ingatkan movie 1 kan? Okey, geng tengkotak tu sebenarnya mereka adalah under Kubulus. Tapi setakat gunakan geng tengkotak ataupun guna mereka punya tentera sahaja tak cukup untuk dapatkan semula power sfera, sebab orang akan nampak mereka ni sebagai jahat kan. Mereka jahat, orang tak akan bekerjasama dan kemudian orang akan gunakan power sfera ni untuk lawan semula. Jadi apa mereka buat? Mereka gunakan satu pasukan baru yang dipanggil Tapops. Okey, mereka cipta Tapops dan kemudian mereka jadikan nama Tapops ni nama yang baik supaya power sfera sendiri dan orang-orang dan alien-alien ni semua akan terima Tapops sebagai pembantu yang akan menyelamatkan mereka dari segala masalah. Okey, asalnya mereka mencipta Tapops adalah untuk mendapatkan semula power sfera. Kalau korang fikir pendik dari segi sejarah, memang masuk akal lah kan, teori yang sebenarnya Tapops ni dicipta oleh Kubulus sendiri dari planet Atata 3 supaya semua power sfera yang Kelangkabot dah hantar ke mana-mana sahaja tu datang semula ke planet mereka, dikembalikan semula ke planet mereka. Okay, so setakat buat Tapops ni mungkin tak cukup, mereka buat sekali Tempur A untuk pastikan mereka punya proses berjalan lancar. Mungkin itulah sebabnya apa yang teori ni datang, itulah dari mana teori ni abang buat. Okey, sebenarnya abang bayangkan planet Kubulus, okey, planet Atata 3, orang bangsa Kubulus ni akan buat apa-apa sahaja untuk dapatkan semula power sfera mereka. Dan kalau dah guna cara kekerasan tak boleh, apalagi mereka gunakan cara berlemah lembut, iaitu dengan Tapops. Muncullah pula orang-orang seperti Boboiboy ke Mas Mana ke yang heroik, okey, hero legenda. Okey, orang cakap, wah ni hero legenda, dia join Tapops. Okey, maksudnya Tapops ni orang baik. Okey, Tapops ni penuh dengan hero-hero. Jadi mereka pun percaya dengan Tapops, power sfera pun percaya dengan Tapops, mereka pun percaya dengan Tapops, dan secara tak langsung semua power sfera yang diselamatkan di Tapops akan dihantarkan ke tempat yang selamat. Okey, sebab ada orang pernah cakap dalam beberapa galaksi musim 1, tempat yang selamat dan tempat selamat tu adalah planet Atata 3. Tak habis kat situ lagi, abang rasa ada satu karakter dalam keseluruhan siri Boboiboy ni yang memang bekerjasama secara terus dengan planet Atata 3, dengan bangsa Kubulus ni. Orang ini tak lain dan tak bukan adalah Komander Kokochi. Okey, Komander Kokochi ni abang rasa adalah pengkhianat dalam grup Boboiboy. Okey, bukan pengkhianat basically mengkhianati Boboiboy dia jadi jahat ke apa, no. Dia sebenarnya memang bekerjasama dengan
planet dengan bangsa dia sendiri di planet Atata 3. Dia ni basically macam spy yang dimasukkan ke dalam Tapop. Sekarang ni dia dah jadi komander. Cuba korang fikir Kokochi ni karakter dia macam agak lemah lah. Kalau nak lawan dengan Adudu pun pastinya Adudu akan menang. Okay, tapi dia boleh jadi komander. Okay, korang bayangkan kenapa? Ini mesti sebab kabel lah kan. Okay. Orang atasan, orang yang betul-betul pangkat tinggi, diorang naikkan si Kokochi ni daripada ahli biasa kepada komander dengan begitu cepat. So bila dia jadi komander, dia dah kawal banyak benda tentang Tapops. So dia dapat buat apa yang tuan dia suruh buat lah, iaitu planet Atata 3, apa yang bangsa Kubulus nak buat secara terus melalui Komander Kokochi. Kalau korang tengok Bobo movie 1, apa yang Komander Kokochi buat, dia menyelinap masuk dalam genteng kotak dan kemudian memusnahkan genteng kotak dari dalam. Okay, mungkin itu adalah daripada planet Atata 3. Atata 3 cakap, okey dah cukup, tengkotak boleh berhenti. Jadi tengkotak kata, kami tak nak berhenti. Buat apa kami nak berhenti? Jadi planet Atata 3 ni pun menghantar Kokochi ni masuk menyelinap dalam kumpulan tengkotak dan merosakkan tengkotak dari dalam lah. Okey, dengan bantuan Bobo Boy secara tak sengaja. Okey, mereka dah tak nak guna dengan cara kekasaran ni. Mereka nak datang dengan cara yang lebih mudah. Okey, cara kebaikan, cara yang hero. Okey, padahal sebenarnya mereka nak ambil balik power spera mereka dan mereka nak gunakan kuasa power spera mereka untuk menghancurkan galaksi ataupun merosakkan planet-planet untuk menawan galaksi. Abang tak rasa Kokochi ni jahat, cuma apa yang Kokochi buat. Okey, bila Kokochi bekerjasama dengan planet Atata 3 dengan bangsa Kubulus ni menunjukkan Kokochi bukanlah orang yang baik dan dia punya falsafah akan bertentangan dengan Bobo Boy dan akan menjadikan Kokochi ni sebagai seorang villain di dalam siri Bobo Boy. Walaupun dia tak adalah jahat, okey, dia tak kejam macam villain-villain lain. So itulah teori abang. Tapops ni adalah ciptaan planet Atata 3. Okey, orang bangsa Kubulus yang cipta Tapops dan kemudian Kokochi tu bekerjasama seterus dengan mereka menjadikan Kokochi tu bukan kawan Bobo Boy, orang yang sebenarnya bekerjasama dengan Bobo Boy untuk merosakkan Bobo Boy. Ada satu lagi benda yang menarik, abang rasa Kokochi sengaja rekrut Bobo Boy supaya Kokochi dapat duduk dekat dengan Bobo Boy, kuasa elemental Bobo Boy, kuasa kawan-kawan Bobo Boy dan juga Ochobot. Okey, Ochobot adalah power spera yang terakhir. So mungkin sebabnya Kokochi pergi rekrut budak umur 10 tahun. Yes, ingat budak umur berapa tahun? Bobo Boy umur berapa tahun dalam Bobo Boy Galaxy? Kokochi pergi rekrut budak kecil tu semata-mata untuk dapatkan power spera dia. Masuk akal kan? Masuk akal. Walaupun kita nak rekrut karakter-karakter muda-muda kan, tapi kita ambil karakter yang memang dah ready kan. Bobo Boy macam tak ready masa tu, tapi Komander Kokochi paksa Bobo Boy masuk juga Tapops. Okey, alasannya sebab kita dah tak cukup ahli lah apalah, tapi sebenarnya semata-mata untuk berduduk dekat dengan Ochobot dan juga kuasa-kuasa Bobo Boy. Sebab Bobo Boy pegang kuasa elemental, kuasa yang kuat. Jadi mungkin Kokochi nampak benda tu, Kokochi nak pastikan Bobo Boy dan kawan-kawan Bobo Boy sedekat dengan Kokochi. Jadi Kokochi buatlah macam tu. Okey, dia pun rekrut Bobo Boy, Ying, Yaya, Gopal, Feng memang dah confirm lah termasuk sekali. Alright, itu sahaja video abang. Dah terlalu bising, orang mandi lah, menjerit-jerit lah. Aduh, tapi tak boleh lah. Tapi itulah dia dah memang lumrah duduk ramai-ramai kan. Macam tu lah. Apa-apa pun, apa pandangan korang? Abang nak korang komen dekat bawah. Korang rasa mega teori ni betul-betul mega ke tidak? Dan apa part favourite korang? Komen dekat bawah, right? Kepada yang belum subscribe ke channel Sifudin. Hoi, ambil masa dah buat teori ni, bro. Apa-apa pun, itu saja daripada Abang Din. Abang Din harap sangat teori ni, satu hari, at least satu benda jadi kenyataan. Dan mungkin boleh bawa masuk ke movie 3. Bayangkan kalau ini adalah movie 3 punya story. Okey, ada kena-mengena dengan Amato sekali dan sebagainya. Mesti best kan? Abang tak tahu lah apa dengan korang, tapi abang rasa macam exciting sangat apabila Bobo Boy harus lawan dengan planet Atata 3 dan kemudian ada top 10 anime betrayal daripada Kokochi. Who knows? Okey, itu saja dia Abang Din untuk video kali ini. Ribbon, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe kepada yang belum subscribe. Okey, tekan butang notification tu. Share video ni kepada kawan-kawan. Kita jumpa di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.